عليك فانسقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang kitab Syekh Safinah An-Najah, kata sambung dia, wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-sawmi fi sittati ayyam fi sittati mawadhi'a. Al-awwalu fi ramadana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrih. Sama perbahasan berkenaan dengan wajib seseorang itu qada serta imsak. Pada puasa tu ada 6 tempat. Ada 6 tempat, dengan mana puasa dia tu tidak sah dan wajib qada. Di samping wajib qada tu, dia wajib imsak pada hari itu, dengan mana dia tak boleh makan minum pada hari itu, tapi dia tak sah lah puasa dia. Dia panggil imsak. Maka sambung dia kata dia, wa yajibu ma'al qada'i, dan wajib serta qada itu al-imsaku, oleh imsak, lis-sawmi, untuk puasa, fi sittati mawadhi'a, pada setiap pada 6 tempat. Jadi di sini boleh buat kaedah, kullu man la yajuzu lahu al-iftaru ma'a ilmihi bi haqiqatil yaumi yalzamuhu al-imsak. Kullu man la yajuzu lahu, setiap orang yang harus baginya al-iftaru, oleh berbuka, ma'a ilmihi, serta dia tu tahu, bihaqiqatil yaumi, tahu hakikat hari itu ialah hari puasa, tetapi dia batalkan puasa dia. Setiap orang, kullu man la yajuzu lahu al-iftar, setiap orang yang tak harus, dengan makna haram dia berbuka, ma'a ilmihi bihaqiqatil yaumi, serta dia itu tahu hakikat hari ini ialah waktu puasa, yalzamahul imsak, maka wajib dia itu imsak. Tu kaedah dia. Jadi 6 benda yang akan disebutkan nanti ni ialah dia ni wajib qada dan wajib imsak, kerana dia telah melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dia tanpa sebab. Kata yang pertama, al-awwalu, yakni yang pertama daripada hadhil mawadhi'a, daripada tempat-tempat 6 ni lah. Dia kata apa? Dia kata fi ramadana, dalam bulan Ramadan. Makna selain daripada bulan Ramadan tak kena lah. Contohnya dia puasa sunat ke, contohnya dia puasa sunat bila? Bulan Zulhijjah. Kemudian dia melakukan perkara yang batalkan puasa dengan sengaja, ataupun dia tak niat, umpamanya wajib imsak tak wajib imsak. Ramadan sahaja. Sebab apa Ramadan? Li syarafihi, kerana bulan Ramadan ni bulan yang mulia. Maka memang kena ihtiram bulan Ramadan, sehingga kan kalau orang buat perkara-perkara yang boleh membatalkan ataupun tidak sah puasanya, maka perlu imsak. Imsak ni tahan dirilah. Mana tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh, tak boleh buat apa yang membatalkan puasa. Walaupun dia tak puasa dah, walaupun batal dah, tapi dia tak boleh buat sewenang-wenangnya makan minum, kerana ini bulan Ramadan.
La fi ghairihi, la fi ghairi Ramadan, bukan selain daripada Ramadan. Contoh apa dia selain pada bulan Ramadan? Contoh dia puasa nazar. Dia puasa nazar ke atau puasa qada ke, tiba-tiba dia batalkan pada hari itu dengan sengaja. Okey, hukum dia berdosa tapi tak wajib imsak. Contoh dia qada puasa pada 7 Syawal. Lepas tu dia minum dengan sengaja. Batal lah puasa tu. Batal puasa haram lah sebab dia puasa qada wajib. Dia batal dengan sengaja tapi tidak wajib imsak. Dengan makna boleh dia makan lepas tu. Begitu juga puasa kafarah sama juga. Dia batal puasa kafarah dia, kafaratul uzma tadi contohnya. 2 bulan betul-betul dia wajib puasa, tiba-tiba dia membatalkan dengan sengaja. Maka tidak wajib imsak juga. Boleh makan minum lepas pada tu. Sebab apa hak puasa kafarah, puasa qada, puasa nazar ni tidak wajib imsak walaupun sudah batal? Kerana ternafinya mulia hari tersebut. Hari kita qada puasa kafarah dan puasa nazar tu ialah hari yang selain Ramadan. Jadi selain Ramadan tidak ada syarafus syahri, tidak ada kemuliaan bulan pada hari tersebut melainkan Ramadan sahaja. Kemudian jadi orang yang contoh buat satu perkara yang membatalkan puasa dia di bulan Ramadan, wajib imsak seluruh hari. Seluruh hari maknanya seluruh siang tu lah. Maka kalau dia tu tak imsak, dia terus makan juga, dia dah batal puasa, dia makan juga, maka hukum dia haram. Dah lah haram membatalkan puasa dengan sengaja bulan Ramadan, lepas tu haram pula tidak imsak. 2 kali haram. 2 kali 5. Kemudian kata dia, fi Ramadan tu siapa yang kena qada dan serta imsak? Ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang sengaja dengan berbuka puasa. Dia sengaja buka puasa, yakni dalam bulan Ramadan lah. Dalam bulan Ramadan, seperti mana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa uzur ini ialah satu dosa besar. Hukum dia haram dan dosa besar. Dia minal kabair, dia sebahagian daripada dosa-dosa besar. Kemudian kata dia wathani, itu orang yang pertama. Dia buka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, maka wajib atas dia imsak dan qada. Itu orang pertama. Orang yang kedua pula wathani, dan orang yang kedua, yang mana orang kedua ni pun wajib orang yang kedua ni yang akan disebutkan ni wajib qada dengan segera dan imsak bila dia batal pada hari tersebut. Dia wajib imsak pada hari tersebut dan dia wajib segera qada. Hak nombor 2 ni. Siapa nombor 2 ni? Ala tarikin niyati lailan fil fardi, atas orang yang meninggalkan niat pada waktu malam pada puasa fardu. Pada puasa apa? Pada puasa fardu Ramadan ni. Jadi kalau dia tu terlupa nak niat puasa, dalam keadaan dia tidak berniat puasa mazhab Maliki contohnya yang sebulan tu, dan dia tak mau guna mazhab Hanafi yang boleh taklid mazhab Hanafi yang boleh niat di puasa pada siang hari sebelum zuhur contohnya, maka orang ni wajib qada secara segera dan wajib imsak pada hari itu kerana puasa dia tidak sah sebab tidak ada niat. Tapi hak ni yang kata wajib qada segera ni ialah kalau dia sengaja tak niat. Kalau sengaja sengaja tak niat. Tapi kalau dia terlupa niat, maka boleh dia qada lewat, tak ada masalah. Tidak dituntut atas dia qada segera. Sebab kalau sengaja tak niat ni, dia sengeleng. Bila sengeleng ni dosa lah, sebab sepatutnya dia tu niat tapi tak niat, sengeleng tak niat. Batal tak? Sah tak puasa? Tak sah. Wajib imsak, wajib imsak. Wajib qada segera, wajib qada segera. Adapun orang yang terlupa niat, maka dia wajib qada juga, tapi boleh lewatkan. Sebab apa? Kalau puasa, kalau dia itu Allahumma salli ala Muhammad, dia wajib imsak juga. Orang yang puasa, orang yang terlupa niat ni, kenapa dia wajib imsak juga? Kerana dia telah meninggalkan perkara yang penting dalam bab ibadat. Tu ya.
Sebab apa orang yang terlupa niat puasa wajib imsak? Kerana dia telah mengambil ringan, mengambil enteng terhadap perkara ibadah yang telah dituntutkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, ulama Syafi'iyah memberikan jalan keluar, boleh taklid mazhab Hanafi yang membolehkan puasa niat Ramadan tu di siang hari. Boleh kalau terlepaslah. Kalau sebolehnya kita ni nak elok daripada khilaf, al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi kalau kita niat di malam hari, tiap-tiap hari, itu keluar daripada khilaf ulama. Semua ulama akan kata sah belaka. Mazhab Hanafi kata sah, Hambali kata sah, Maliki kata sah kalau kita niat tiap hari pada waktu malam. Jadi itu lebih baik. Ini kalau jalan keluar kalau terjadi lupa. Tu lainlah. Wathalithu, dan thalith yang ketiga, orang yang ketiga yang wajib qada lagi pula kena imsak. Jadi kalau ada soalan boleh tanya Ustaz lagi boleh tulis ke apa. Wathalithu, dan yang ketiga, ala man tasahhara. Mana tadi? Ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Atas orang yang telah bersahur, dhannan, hal keadaan dia itu dhan, dia itu sangka berat kata masih kekal malam, tetapi fabana khilafuhu, ternyata silap. Jadi dia ingat malam lagi, rupanya dah fajar dah. Dia makan, dia ingat malam lagi makan kan. Rupanya sudah terbit fajar. Maka sah tak puasa dia? Tidak sah. Kerana sudah ada ikhtiar dan qasad untuk makan. Walaupun tersilap. Ni bukan tak sengaja makan, ni sengaja makan. Dia ikhtiar dah, ikhtiar. Jadi macam mana? Batal puasa dia. Tak sah puasa dia. Bukan batal, tak sah puasa dia, tetapi wajib imsak pada hari itu. Tetap dia tak boleh makan, tak boleh minum pada bulan Ramadan tersebut. Sebab apa tak sah? Orang yang makan disangkakan malam, tiba-tiba rupa-rupanya siang dah, fajar dah, naik terbit fajar dah. Sebab atas kaedah la ibrata bidzanni albayyin khata'uh, tidak ambil kira zan yang jelas nyata silapnya. Asalnya zan diambil kira dalam fiqh, tapi tiba-tiba silap. Bila silap, masuk dalam kaedah la ibrata bidzanni albayyin khata'uh, tidak diambil kira zan seseorang yang jelas silapnya. Jadi bila kita zan kata malam, kita pun makan, rupanya silap, maka kita wajib imsak dan wajib qada pada hari yang seterusnya. Warabi'u, dan yang keempat, ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Ini pun sama. Atas orang yang berbuka puasa hal keadaan dia zan akan terbenamnya matahari. Dia tengok terbenam matahari, dia pun kata maghrib ni, dia pun makan. Rupa-rupanya fabana khilafuhu aidan, silap juga, nyata beza. Rupanya masih belum masuk maghrib, baru pukul 7 rupanya. Ni pun sama kalau tu bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu imam Mekah. Rupanya pukul 7 dia azan, masuk maghrib pukul 7.30. Kita pun tak tengok jam, duk nampak gelap semacam, kita pun makan. Rupanya silap, batal puasa. Kena qada semula. Lepas tu tinggal lagi 15 minit ni, boleh makan dah, tak boleh makan dah, wajib imsak juga. Tu tu ala man aftara dhan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Tetapi qada dia diwajibkan qada tapi tidak segera. Boleh qada lewat. Tapi afdalnya qada segera lah. Ini dari sudut tuntutan. Qada segera dengan qada tak segera ni di tuntutan syarak. Macam contoh tadi, dia sengaja meninggalkan niat puasa, esok tu tak sah puasa dia, wajib imsak dan wajib qada segera. Kalau dia itu lupa niat, wajib imsak, tak sah puasa dia, dia tak wajib qada segera, sunat saja qada segera. Kemudian kata musannif rahimahullah, wal khamisu, dan orang yang kelima, ala man bana lahu yawmu 30 min sya'bana annahu min ramadana. Wajib juga imsak dan qada atas orang yang nyata baginya, bagi orang itu oleh hari yang ke-30 min sya'ban, annahu, bahwasanya hari yang ke-30 tu min Ramadan. Dia ingat hari ni 30 Sya'ban, rupanya 1 Ramadan. Dia ingat 30 Sya'ban, dia pun makan loh 1 Ramadan tu. Lepas tu boleh makan tak? Tak boleh makan. Sah tak puasa? Tak sah. Perlu wajib qada? Wajib qada. Wajib imsak? Wajib imsak.
Jadi kalau dia telah makan pada siang hari, hal keadaan dia sangka 30 Syaban contohnya, rupa-rupanya 1 Syaban, maka wajib imsak. Sebab apa wajib imsak? Li hurmatil waqti, kerana menghormati waktu. Waktu mana? Waktu Ramadan. Supaya apa? Tasyabbuhan bis-shaimin, supaya dia ini menyerupai dengan orang-orang yang puasa. Walaupun dia tak puasa. Sebab apa tak puasa? Sebab tak sah dah puasa dia. Puasa tak sah dah sebab makan. Dah lah tak niat, makan pula. Lepas tu baru sangka, kata 1 Ramadan bukan 30. Maka hukum dia ialah kena wajib imsak kerana menghormati waktu Ramadan dan untuk menyerupai orang-orang yang telah berpuasa. Dan kalau dia ni 30 Ramadan, dia sangka 30 Syaban, rupa-rupanya 1 Ramadan, hal keadaan dia tak makan satu pun, maka kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, disunatkan dia berniat puasa, tetapi wajib imsak dan kena qada semula. Puasa tak sah lah kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i. Kaedah mazhab Syafi'i kena tabyitun niyah, kena meniatkan puasa Ramadan pada waktu malam. Tapi sekarang ni masalahnya, kalau dia sangka 30 Syaban, rupa-rupanya 1 Ramadan, dalam keadaan dia tak makan langsung, kata para ulama mazhab Syafi'i, disunatkan baginya niat, tetapi wajib bagi dia imsak, dan wajib atas dia qada. Wajib atas dia qada. Menurut pandangan mu'tamad, wajib qada dengan segera. Sebab apa wajib qada dengan segera? Sebab dia cuai tentang hari itu. Dia sangka 30 Syaban, rupanya 1 Ramadan. Dia ada kecuaian dari sudut tahu hari tersebut hari Ramadan ke atau masih Syaban. Dia ada taksir di situ. Bila ada taksir di situ, wajib qada dengan segera. Habis. Wasadisu, dan yang keenam, orang yang keenam, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaqin. Atas orang ni pun sama, tidak sah puasa, wajib imsak, wajib qada bagi orang yang telah melalui akan seorang itu oleh air secara mubalaghah daripada kumurnya dan istinsyaq. Kumur mabmadah ni nak panggil mabmadah, semata-mata masuk air dalam mulut dia panggil mabmadah. Tak syarat kena kumur mubalaghah, guruk orang panggil mabmadah, tidak. Begitu juga istinsyaq, semata-mata masuk. Okey, satu lagi, mabmadah juga dipanggil mabmadah. Kalau dia tak ludah balik pun dia panggil mabmadah. Dia masuk dalam mulut, dia telan. Mabmadah tu. Walaupun tidak bunyi mulut dia geruk ataupun dia tidak luahkan balik, dia tetap dipanggil mabmadah. Begitu juga istinsyaq, dia sedut air ke hidung, lepas tu tak turun dah, sedut terus. Dia panggil istinsyaq juga. Kalau keluar semula, dia panggil istinthar. Jadi sekarang ni orang yang berpuasa tidak dituntut atas dia mubalaghatul mabmadah dan mubalaghatul istinsyaq. Tidak disunatkan bagi dia untuk berlebih-lebihan dalam berkumur dan berlebih-lebihan dalam beristinsyaq. Mana dia tak sedut, kalau sedut air itu jangan sedut lajak kan, ataupun kumur jangan sampai bunyi geruk, takut tertelan sisa-sisa air. Maka bila dia termasuk juga air dalam keadaan dia sudah berkumur-kumur secara mubalaghah, secara sungguh, begitu juga masuk air ke dalam hidung secara sungguh sampai termasuk terus, maka itu membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan sesuatu yang tidak dituntut oleh syarak. Adapun kalau mabmadah biasa, berkumur biasa, istinsyaq biasa, masuk juga, itu dimaafkan. Sebab itu dituntut oleh syarak. Mubalaghah tu yang tak dituntut syarak. Yang dituntut syarak mubalaghatul mabmadah dan istinsyaq ialah ketika dia tidak berpuasa. Maka batal. Sebab apa batal? Kerana kecuaian dia. Dan juga kerana mubalaghah pada istinsyaq dan mabmadah itu ketika puasa, hukum dia makruh. Jadi kalau tertelan daripada air yang hasil pada mubalaghah istinsyaq, mubalaghah mabmadah, hukum dia batal. Kemudian kata musannif, kecuali kalau dia punya mulut ataupun hidung tu ada najis, darah ke, ketika itu dituntut oleh syarak mabmadah dan istinsyaq secara mubalaghah, supaya menyucikan najis. Waktu tu kalau tertelan dimaafkan sebab dituntut oleh syarak.
Kalau yang wuduk tadi tak dituntut oleh syarak, dia bersungguh-sungguh untuk berkumur, untuk beristisyak, maka bila dia masuk sikit air, maka batal, sebab tidak dituntut oleh syarak. Tu Begitu juga kalau istisyak dan madmadah, dia tidak mubalaghah, tetapi dia buat kali yang keempat, kelima, keenam. Tuntutan syarak untuk buat segala basuhan anggota fardu ni ataupun anggota wudu ni 3 kali. Kumur 3 kali, basuh tangan 3 kali, istisyak 3 kali, basuh muka 3 kali, semua 3 kali. Tiba-tiba dia buat kali yang keempat, yang kelima, tapi dia tidak membalaghah, dia biasa-biasa je, dihiruk je, tiba-tiba tertelan, batal. Sebab apa? Atas kaedah itu tidak dituntut oleh syarak. Syarak suruh buat 3, dia buat 4, dia buat 5, lepas tu tertelan hak nombor 4 tu, maka hukum dia batal, walaupun dia tidak membalaghah. Tapi kalau tertelan pada basuhan yang kumur yang pertama atau kedua atau ketiga, tertelan sikit, dia tidak membalaghah, tu tidak batal, sebab dituntut oleh syarak. Jadi kita boleh buat kaedah, benda yang dituntut oleh syarak, kalau masuk sikit, dia uzurkan. Tapi kalau dia tak dituntut oleh syarak, dia masuk juga, batal. Habis ya? Habis dah. Cepat habis. Faslun ay hadha faslun. Faslun ay hadha faslun yabtulu as-shaum, ay hadha faslun fi bayani ma yabtulu bihi as-shaum. Ni nak bincang pasal perkara-perkara yang batalkan puasa. Tadi kita dah bincang dah 4 tu, ni tambahan dia. Pertamanya yabtulu as-shaumu bi riddatin, batal puasa tu dengan sebab riddah. Riddah ni murtad lah. Orang yang bersifat dengan sifat riddah dia panggil murtad. Apa tu murtad? Iaitu ruju'un 'anil Islam ilal kufri. Orang Islam kembali kepada kufur. Tu dia panggil murtad. Tu dia panggil murtad. Murtad ni boleh terjadi dengan 3 sebab. Pertamanya dengan perkataan, yang kedua dengan perbuatan, yang ketiga dengan i'tiqad. Dan murtad ini akan terjadi, murtad ni kalau ada selahzah saja, satu saat saja di hari bulan puasa tu, batal puasa dia. Batal puasa dia, wajib qada selepas dia masuk Islam. Lagi pula wa haidin, dan haid, wa nifasin, dan nifas. Kita dah kabur dah tadi petang. Haid dan nifas ni membatalkan puasa. Jadi nak tahu haid dan nifas dan istihadah, kena belajar bab haid. Kena belajar bab haid, bagi reti. Perempuan sama telah lah, memang kena reti dah. Hak lelaki pun kena reti juga kalau nak berlaki. Kecuali dia memang pasti kata aku tak mau berlaki, malah aku mengaji hit pedia tau. Keluar merah, keluar hitam 15 hari mulai malam pedia tau, pening. Aku malah ni kau, tak apa, tak payah ngaji, tak apa tu. Buang semua kitab berkaitan haid, tak apa. Tapi kalau nak nikah, tak ada yang nak tahu. Sebab 3 saja, sama ada suami alim wajib mengajar, atau suami jahil dia wajib hantar isteri, ataupun suami jahil dia pergi belajar kemudian balik mengajar pula. Kena ngaji betul-betul bahir ni pak. Kita nak tahu bila boleh puasa, bila boleh sembahyang. Jadi orang yang perempuan ni sepatutnya, contoh kalau dia mari darah lebih daripada 15 hari, hari ke-16 tu patut tanya dah orang kalau dia tak tahu. Hari ke-16 tu sudah boleh hukum dia ni mana istihadah, mana haid. Janganlah sampai 20 hari, 30 bukan setakat hang pening, ustaz-ustaz pening. Patutlah tanya tu hari ke-16. Mana orang yang tanya selepas 2-3 bulan, makna macam mana sembahyang dia tu, macam mana dia puasa tu, dia tak tahu tu. Jadi hari ke-16 mesti kena tanya kalau tak reti. Saya kalau mengajar Pak Hei ni pas senang je. Kalau orang perempuan lah, pertamanya belajar. Kalau belajar dia pun pening, nikah dah. Nikah dengan orang reti. Ni nikah dengan orang jahil juga. Tu nikah dengan orang reti, orang senang. Nak tahu apa? Boleh. Nipak boleh. Siapa boleh. Mayang boleh. Semua boleh lakukan. Ni cari juga jahil buat kan.
Nifas pun sama lah. Pas beranak 60 hari 60 malam, 60 hari ke 61 keluar darah lagi. Tu mesti kena tanya orang tu kalau tak tahu. Mana satu nifas, mana satu istihadah ni. Ni dah 4-5 bulan keluar darah baru cerita. Tak kena tu. Bila baru cerita, hari ke 61 dia buat apa? Dia sembahyang ke tak? Hari ke 62, hari ke 63, dia kalau sembahyang padahal dia itu wajib tidak sembahyang, hukum dia haram. Ataupun dia tak sembahyang dalam keadaan dia wajib sembahyang, hukum dia haram kerana meninggalkan sembahyang. Buat sembahyang haram, tinggal sembahyang haram. Macam mana nak tahu tak haram ni? Kena belajar. Kena belajar secara detail baik ni pak. Jangan sampai meleret hari ke-20, hari ke-21 baru nak tanya orang. Mana hari ke-16 tu dia buat tak erti. Jangan ada lagi pahaman 15 hari ke atas, 15 pertama tu 16 dan ke atas tu istihadah, tu sesat. Sesat tu. Dah nak tersesat ke mana? Pergi belajar lah. Kita bahagian puasa ya. Habis. Kemudian kata dia, tu dengan haid dan nifas, awiladatin ataupun dengan beranak. Beranak, wajununin ataupun dengan gila. Beranak. Masuk hospital bila? Pukul 2 petang. Beranak pukul 4 beranak. Batal. Dan gila. Walau lahzatan, walaupun sesaat, walaupun sekejap. Walaupun sekejap, sama ada sekejap itu di awal siang hari, atau di pertengahan hari, atau di akhir hari. Mula-mula perempuan ni suci, lagi 5 minit berbuka dia tu keluar haid, batal. Dia tu dah puasa dah, lagi seminit lagi keluar dah haid, batal. Qadha balik. Jangan buat gini pula. Aku berasa dah keluar tapi aku tak mau cek. Takut kena qadha. Tak kena itu. Kalau dah tahu dah keluar tu yakin lah. Mana boleh tipu diri sendiri. Boleh pula hari tu aku rasa keluar tapi aku tak mau cek, takut kena qadha. Dia cek lah pukul 8 malam. Cek keluar lepas dah buka, tak apa. Gitu tak boleh. Dah yakin dah berasa keluar tu, yakinlah tu. Dah rahmu sendiri. Habis. Mana tadi? Tu walau lahzatan, walaupun sesaat. Jadi atas pandangan mu'tamad, beranak itu membatalkan puasa. Beranak itu membatalkan puasa walaupun selepas beranak dia tidak keluar darah nifas. Batal puasa, batal semata-mata beranak. Tu. Tetapi ada pandangan kedua dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan tidak batal puasa dengan sebab beranak kerana dia kias kepada mandi pula. Dia kias kepada mimpi basah. Tapi pandangan mu'tamad ialah batal. Kemudian walau wabi irma'in, dan dengan pengsan ataupun pitam. Pengsan pun sama juga membatalkan puasa, tapi pengsan sepanjang hari. Bukannya kalau dia tu pengsan sebelum subuh sampai pukul 12 dia sedar seminit pengsan semula. Dia waktu malam dia niat puasa dah waktu malam. Lepas tu pukul 5 pagi dia pengsan sampai pukul 12 dia sedar seminit. Lepas tu pengsan balik sampai isyak. Sah puasa, sah. Sebab apa? Sebab dia sedar walaupun sesaat. Tu kalau orang yang irma, orang yang pengsan ataupun pitam. Wasukrin, dan juga dan juga sukrin, iaitu orang yang mabuk. Orang yang mabuk ta'adda bihi. Ta'adda bihi yang sengaja dengan dia dengan mabuk dan pitam tadi. Jadi orang yang sengaja mabuk, sengaja pitam, itu hukum dia batal puasa dia. Sengaja. Sengaja membatalkan puasa dengan cara memabukkan diri sendiri ataupun dengan pengsankan diri. Dia buat lagu mana Allah Ta'ala tapi dengan sengaja. Lagu mana dia buat tak tahu. Mana tadi? Tu mana? In amma, dan jikalau amma jami'an nahari, meliputi kedua-duanya, iaitu pitam dan juga pengsan mabuk tadi, jami'an nahari, seluruh hari. Seluruh apa? Seluruh hari. Jadi kalau atas pandangan mu'tamad gini,
Atas pandangan mu'tamad, kalau dia berbuka dengan sengaja, contoh dia pengsan dengan sengaja ataupun dia mabuk dengan sengaja, walaupun selahzah saja, maka hukum dia batal. Ni pengsan dengan sengaja, bukan pengsan tak sengaja. Dia sengaja pengsan, dia buatlah apa benda pun, dia terantuk dinding apa tu pengsan. Tak ada kerja. Pengsan sungguh. Sengaja tak? Sengaja, batal. Dia mabuk dengan sengaja. Dia buat macam mana? Tak tahu dia buat macam mana. Tak suruh sendiri lah macam mana mabuk dengan sengaja. Tiba-tiba mabuk sesaat je, batal. Itu kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka barulah disyaratkan keseluruhan hari. Dengan makna kalau dia ni memang pengsan, penyakit dia dah, bukan sengaja, memang penyakit dia. Sebelum subuh pengsan, sampai pukul 12 sedar 1 minit, pengsan balik. Itu sah puasa dia. Itu sah puasa dia. Begitu juga mabuk yang tak disengajakan, sama je. Itu atas pandangan mu'tamad. Habis. Sekarang ni bila kata pengsan, adakah tidur seharian itu membatalkan puasa? Dia tidur selepas daripada subuh, bukan selepas subuh, dia tidur sebelum subuh pukul 4 pagi, dia tidur sampai pukul 9 malam. Adakah dia membatalkan puasa dia? Tidak batal kalau dia niat. Sebelum pukul 4 pagi dia tidur tu, dia niat dah, aku saja aku puasa esok hari. Dia pun tidur pukul 9 malam baru sedar. Tidur apa tau. Tidur mampu dia panggil. Sebab apa sah? Kerana masih lagi kekal keahlian dia, keahlian khitab, dia panggil keahlian taklif tu masih ada. Maka tidak ada masalah, sah lagi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, faslun ay hadza faslun. Ini satu fasal lagi. Faslun ay hadza faslun fi bayani aqsamil iftari fi Ramadan wal ahkam al mutarattibah alaih. Pasal pada menyatakan bahagian-bahagian iftar, mana kena buka puasa pada bulan Ramadan. Ada 4 orang. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka pada bulan puasa Ramadan tu ada 4 jenis orang. Boleh buka ni, kita tengok kita ni berkeahlian untuk buka puasa ke tidak. Yang pertamanya ialah, dia kata pertamanya ialah wajib buka. Ada yang wajib buka, ada. Wajib buka tu siapa dia? Kama fil haidhi wan nufasai, seperti mana pada orang perempuan haid dan nifas. Wajib di sini dengan makna apa? Dengan makna haram dia imsak dengan niat puasa. Contoh dia mari haid pukul 12 tengah hari, dia pun kata alang-alang menjuluk perkasam biar sampai ke pangkalengan. Dia pun tahan diri lah, malas makan malas minum. Malas makan malas minum tu dia niat puasa, hukum dia haram. Dan dalam masa yang sama dia tak wajib makan. Dia bukannya wajib makan, dia tak wajib makan. Cumanya kalau dia imsak, dia tak mau makan, tak mau minum, tanpa niat puasa, tu tidak haram. Tapi kalau dia berniat puasa dengan sebab tak makan tak minum, hukum dia haram. Kalau dia tidak niat puasa, walaupun dia tak makan tak minum, tidak haram. Kemudian kata musannif dia, wan nufasa bih, betul? Kama fil haidhi wan nufasa, seperti orang perempuan yang haid dan orang yang perempuan nifas. Sebab apa orang haid dan nifas boleh buka puasa, bahkan wajib. Wajib di sini mana? Haram dia imsak dengan niat puasa. Kalau dia imsak tanpa niat puasa, tidak haram. Okey. Kenapa orang haid orang nifas tak wajib puasa? Kerana bila puasa ibadat dia rosak. Litalabbusihima biibadatin fasidah, kerana keadaan diri mereka itu kalau buat ibadat mereka akan jadi fasid, rosak. Dan nifas tersebut darah nifas yang keluar itu meskipun dia gugur kandungan, gugur kandungan yang berbentuk alaqah ataupun mudghah. Lepas tu keluar darah tu darah apa? Darah nifas. Maka sah dah puasa? Tak sah puasa. Dia bukannya tunggu beranak anak seketui gitu tak. Kalau jatuh alaqah, gugur alaqah saja ataupun mudghah sekalipun, selepas daripada tu keluar darah tu darah nifas, maka tidak sah puasanya. Yang kedua, wajaizun
yang harus buka puasa. Mana? Kama fil musafiri wal maridi, seperti mana orang yang berbuka puasa, orang yang musafir dan juga orang yang sakit. Ni harus. Orang yang sakit, orang yang sakit pula. Orang yang musafir mana ni? Musafir yang dua marhalah dan musafir yang harus. Kalau musafir tak sampai dua marhalah, daripada IQT kepada Medin je tak jadi lah. Dia kena dua marhalah. Dan juga musafir tersebut musafir yang harus, baru boleh dapat rukhsah. Tidak boleh boleh dapat rukhsah buka puasa. Harus buka puasa. Dan yang syarat yang seterusnya ialah mestilah musafir itu sebelum subuh. Kalau selepas subuh, seperti mana kita kata siang tadi, tak boleh, tidak mendapat rukhsah dia, bahkan wajib puasa. Maka tidak halal bagi seseorang berbuka puasa selepas daripada fajar. Kalau dia tu tak nak puasa waktu musafir, dia tu keluar sebelum subuh, kemudian dia pun tak mau puasa lah hari ni, dia wajib niat untuk tidak puasa hari ni, wajib niat. Tapi sebab apa? Sebab itu rukhsah syarak. Jadi rukhsah ni kena ada niat. Wajib dia niat, kata aku buka puasa ni kerana musafir. Kalau dia buka puasa tanpa ada niat kerana musafir, tanpa ada niat ada rukhsah safar, maka hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Dan kalau orang musafir berterusan setahun musafir, tak pernah masjid rumah, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan tahun depan musafir semua, hak ni tak harus bagi dia buka puasa, sebab tidak ada masa, waktu, hari yang boleh mungkin dia qada balik. Maka tidak boleh dia buka puasa, seperti mana kita dah bahas tadi petang. Tapi dari sudut keafdalan, ke sudut keutamaan, orang musafir kalau tidak ada masyaqqah, afdalnya teruskan puasa. Orang musafir yang ada masyaqqah, afdalnya ialah berbuka puasa. Bahkan kalau dia teruskan puasa dalam keadaan dia boleh memudaratkan diri dia, hukum dia makruh. Kemudian wal maridi, dan orang sakit. Orang sakit mana ni? Orang sakit yang diharuskan berbuka. Biasanya kitab fiqh akan bahas, akan mengistilahkan begini, sakit yang boleh mengharuskan tayammum. Situ tadi petang kita dah bahas dah. Sakit yang mengharuskan tayammum apa dia? Bukannya sakit sehingga kena tayammum, kan? Sakit yang mengharuskan tayammum, kita kena gibat tayammum. Apakah maksud sakit yang mengharuskan tayammum? Iaitu lebih memudaratkan dia, tidak lebih lambat sembuh penyakit tersebut, ataupun menyebabkan penyakit lebih teruk, lambat sembuh dan sebagainya. Itu dia panggil sakit yang mengharuskan tayammum. Contoh kalau kita kena luka, kalau kena air, lambat sembuh, manfaat tubuh anggota tu akan hilang, ataupun dia tu makin teruk, tu dia haruskan tayammum. Jadi kalau puasa, makin puasa dia lagi teruk, maka tidak perlu puasa. Dia puasa makin lambat sembuh, tidak perlu puasa. Dia puasa makin teruk, ataupun makin hilang manfaat badan dia, maka hukum dia tak wajib puasa, harus bagi dia berbuka menurut ijma' ulama. Tetapi kalau dia sengaja buat sakit, bukan sengaja buat sakit, dia sengaja buat sesuatu yang menyebabkan dirinya sakit, itu dia sengaja buat sesuatu yang menyebabkan dirinya sakit, adakah dia dapat rukhsah buka puasa ataupun tidak? Maka ini khilaf ulama. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata, meskipun dia melakukan perkara yang menyebabkan dia sakit, tetap dapat rukhsah, boleh buka puasa. Tapi Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala kata tidak boleh, sebab ada sengaja menyakitkan ataupun sengaja menimbulkan sebab sakit, maka tidak mendapat rukhsah untuk dia berpuasa, untuk dia buka puasa. Jadi khilaf dari situnya. Jadi dalam bab sakit ni dia tiga kesimpulannya. Dalam bab sakit ni tiga kesimpulannya. Pertamanya, sakit yang sampai tahap diharuskan tayammum. Dengan makna sakit yang sampai tahap kalau dia puasa dia memudaratkan badan dia lagi. Dia kalau puasa lambat sembuh. Dia kalau puasa makin teruk.
Ya, kalau puasa akan mudarat. Hak ni boleh dia berbuka, boleh dia berbuka, harus berbuka. Dan kalau diteruskan puasa, maka hukumnya makruh. Ni yang pertama. Yang pertama ni dia berasa waham, dia ada berasa kalau aku puasa ni akan mudaratkan lagi. Dia berasa begitu. Kalau aku puasa ni akan lambat sembuh ni, dia berasa begitu. Berasa begitu, waham begitu, kalau dia diharuskan berbuka puasa. Kalau dia masih puasa, hukum dia makruh. Yang kedua ialah dia zon, dia yakin dah kalau aku puasa ni pasti aku akan lambat sembuh. Kalau aku puasa ni pasti aku yakin kata akan mudarat lagi tubuh aku. Maka hak tu wajib buka, haram dia puasa. Haram dia puasa, wajib berbuka. Dan kalau dia tetap berpuasa sampailah dia mati dengan sebab puasa, mati dalam keadaan maksiat. Nampak macam puasa bagus dah, tapi kena ikut hukum syarak. Jadi kalau hak tu boleh menyebabkan mati dalam keadaan maksiat. Sebab apa? Sebab syarak wajibkan dia berbuka kerana dia telah yakin bahawasanya dengan sakit itu akan menyebabkan lambat sembuh dan sebagainya. Maka dia puasa juga sampai mati, hukum dia maksiat, dosa. Yang ketiga ialah dia sakit juga, tapi sakit dia ringan. Contoh pening kepala, contoh sakit gigi, contoh sakit telinga. Ni tak boleh lah. Tidak diharuskan untuk dia berbuka puasa. Melainkan kalau dengan sebab sakit gigi itu akan menambahkan kesakitan mudarat yang lain, dengan sebab pening itu akan menambah kesakitan mudarat yang lain, itu diharuskan berbuka. Ialah babit dia tu disiplin dia. Begitu juga orang yang boleh buka puasa ni ialah orang yang bersangatan lapar dan dahaga. Dia dikiaskan dengan orang sakit yang diharuskan berbuka puasa. Ni bersangatan haus dan dahaga ni, lapar dan dahaga, bukannya dahaga makan dah. Puasa memang dahaga lapar, tapi ni yang bersangatan lapar 3-4 hari seminggu tak makan. Hak tu, hak jenis gitu. Ini sehari dia tak makan, tu pun dah sampai sehari lah, separuh je. Di dalam dunia ni orang yang paling banyak puasanya, yang paling lama puasanya di negara yang puasanya 22 jam. 2 jam je waktu relax, 22 jam puasa. Masuk waktu maghrib sehari 10 minit 20 minit kemudian isyak dah. Lepas tu sehari 30 minit selepas isyak subuh dah. Pendek masa dia. Malam dia pendek, siang dia panjang. Mau duduk dalam negara tu baru tahu. Ini yang ghalabatul atshi wal ju'. Orang yang bersangatan lapar dan dahaga, ni dikiaskan kepada orang sakit, boleh dia buka puasa. Tu Dan jika orang yang sakit ni jenis putus-putus, dengan makna sekejap sakit, sekejap tidak, sekejap sakit, sekejap tidak, maka dia diwajibkan untuk berniat di waktu malam untuk puasa esok hari, kerana dia tidak yakin esok tu dia sakit ke tidak. Sebab sakit dia putus-putus, sekejap sembuh, sekejap sakit, sekejap sembuh, sekejap sakit. Maka wajib atas dia berniat puasa pada malam hari. Wajib juga berniat puasa pada malam hari. Jadi lepas subuh tu kalau ternyata sihat, maka puasa lah. Kalau ternyata sakit, maka buka puasa. Ini bagi orang yang jarang-jarang sakit, ataupun sakit sekejap, sembuh sekejap, sakit sekejap, sembuh sekejap. Tapi kalau orang tu kalau sakit, sakitnya berterusan. Sakitnya berterusan, terus sakit sampai tahap tak mampu puasa dah, maka hak tu tak wajib niat pada waktu malam, sebab tidak ada harapan untuk puasa pada esok hari dah. Tapi kalau puasa, kalau dia memang sakit jadi sembuh, boleh sembuh sekejap sakit balik, macam demam contoh, demam kebah dah, demam balik, kebah dah, demam balik, maka hak tu wajib niat waktu malam. Tapi kalau dia tu sakit berterusan, maka dia tak wajib niat, boleh tinggal niat, kerana dia pasti kata hari sakit ni sampai esok lusa tulat. Habis wala ni bukan sila. Bukan wala ni apa dia ni. wala kama fil majnuni. Wala ay wala yusafu bi hukmin wala yusafu bi hukmin fa iftaruhu laysa biwajibin. Wala ay wala jaizin wala haramin wala makruhin. Gitu. Tu wala ay la yusafu bi hukmin, tidak dihukumkan puasanya itu dengan sebarang hukum.
Lepas tu fa iftaruhu laisa biwajibin. Maka buka puasa orang ni tak wajib wala jaiz wala haram wala makruh. Buka puasa dia ni tak harus, tak haram, tak makruh, tak wajib. Siapa? Orang gila. Orang gila apa lantak dia lah. Dia buka puasa pun tak wajib, buka puasa pun tak sunat, buka puasa pun tak makruh, tak haram. Dan kalau dia puasa pun tak ada tuntutan tak dia buka tiada tuntutan tak dia untuk puasa, tak wajib puasa pun. Tetapi gila-gila sini ialah gila yang tak disengajakan. Beza kalau gila yang disengajakan. Gila yang disengajakan wajib qada lah. Siapa suruh sengaja gila? Warabi betul? Betul? wala bi wa muharramun seterusnya wa muharramun kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Wa muharramun ay wa muharramun alaihi al-iftaru, dan diharamkan atas orang tu berbuka puasa. Seperti mana? Kaman, seperti seseorang akhara, yang melewatkan qada'a ramadana, yang melewatkan qada puasa Ramadan. Sebab apa dia lewatkan qada puasa Ramadan? Sebab dia tak puasa contohnya, dia ada uzur. Dia ada uzur pada Ramadan minggu tahun lepas contohnya, dengan sebab-sebab yang diharuskan untuk berbuka puasa. Contohnya dia sakit, pas sudah tak qada pas sudah. Sampai ke sudah tak qada. Dalam keadaan tak qada tu ma'a tamakkunihi, hal keadaan dia itu memungkinkan diri dia puasa. Dia boleh nak qada tapi tak qada pas sudah. Hatta baqal waktu, sehinggalah sempit waktu anhu, daripada waktu Ramadan akan datang. Dia pada tahun lepas, pada 2 Ramadan contohnya, dia tak puasa sebab sakit, dia pun buka puasa. Wajib qada tak? Wajib qada. Masuk 1 Syawal, 2 Syawal, tak qada, sampailah nak masuk dah 1 Ramadan tahun depan. Nak masuk dah 1 Ramadan tahun depan. Contohnya 28 Syaban dah. Dia ada 2 hari yang wajib qada. Dan sekarang 27 Syaban contohnya. Maka 28 Syaban dia wajib qada, 29 Syaban dia wajib qada. Kalau tak qada berdosa. Kalau menyebabkan masuk tahun akan datang. Tu bagi orang yang wajib qada. Jadi waktu tu haram dia tidak berpuasa, sebab memang sempit waktu dah, on the way nak Ramadan dah. Dengan sekira-kira kalau dia tidak puasa pada hari itu, dia akan kena qada puasa selepas Ramadan nanti. Selepas Ramadan akan datang. Itu hukum dia haram. Dan kalau dia puasa Ramadan akan datang, dia wajib qada, lagi pula kena fidyah lah. Sebab lompat tahun. Kemudian wa aqsamul iftari arba'atun. Wa aqsamul iftar pula, dan bermula pembahagian buka puasa tu ada 4. Buka puasa ni ada 4 pula. Lagu mana 4 tu? Maksudnya ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu. Ma yalzamu fihi ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyah. Orang barang yang melazimi padanya pada barang oleh qada dan fidyah. Dengan mana kalau orang ni berbuka puasa, dia wajib qada, dia wajib bayar fidyah. Dia wajib qada, dia wajib bayar fidyah. Fidyah ni apa dia? Iaitu kena mengeluarkan 1 mud. 1 mud pada makanan asasi negara tu. Contoh kalau kita beras, makanan asasi kita beras. Jadi 1 mud beras tu wajib diberikan untuk 1 hari. Jadi kita katalah tadi 1 mud itu kena bagi untuk seorang. Kalau 1 mud untuk 3 orang tidak sah, 1 mud untuk 2 orang tidak sah. Tapi kalau banyak mud untuk seorang sah, boleh. Siapa yang kena wajib puasa serta fidyah ni? Wahwa, dan bermula dia orang yang melazimi wajib qada dan fidyah ni, ithnani, 2 orang. Al-awwalu, yang pertamanya ialah al-iftaru, ialah berbuka puasa li khaufin ala ghairihi, kerana takut atas orang lain. Takut atas orang lain. Contoh, dia buka puasa sebab apa? Sebab dia nak menyelamatkan orang yang tenggelam dalam laut. Dia nak berenang. Jadi kena berenang, nak ada kekuatan, dia pun makan sekejap. Lepas tu dia pergi terjun, selamatkan orang tu. Tu maksud dia buka puasa kerana takut berlaku mudarat pada orang lain. Dia tak ada apa, dia nak selamatkan orang. Contohnya terbakar flat,
Flat nombor tingkat yang ke-14, 15, bomba mari, bomba nak kita selamatkan orang atas tu. Jadi dia pun buka puasa sebab nak selamatkan orang. Kalau dia tak buka puasa, dia tak ada kekuatan contohnya. Maka waktu tu dia wajib qada, dia wajib fidyah. Okay. Madrilah. Al-iftaru li khaufin ala ghairi sahaja. Dia hanya takut atas orang lain sahaja. Itu. Seperti dia nak menyelamatkan seseorang, nak menyelamatkan binatang yang muhtaram, nak selamatkan kucing contohnya, hayawan yang muhtaram lah, hayawan yang dihormati syarak. Nak selamatkan orang pada banjir, nak selamatkan orang pada tenggelam ke, dia pun buka puasa. Buka puasa sebab apa? Sebab dia takut berlaku mudarat pada orang lain sahaja. Kat diri dia tak takut, kat orang lain. Dan contohnya dia tu, contoh biasanya orang buat contoh isu perempuan beranak pula dah mengandung. Perempuan mengandung dia buka puasa. Sebab apa buka puasa? Sebab takut anak tak dapat makanan contoh dalam perut. Dia tak takut atas diri dia mudarat, dia takut anak dalam perut tu mudarat. Dia pun buka puasa. Maka wajib qada, wajib fidyah. Hatta kalau dia mengandung hasil zina sekalipun. Hasil zina sekalipun boleh juga. Dia tu kalau dia dah zina dah zina, mengandung anak zina. Lepas tu dia puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia takut kalau dia puasa ni anak dia tak dapat makanan dalam perut tu contohnya. Maka dia pun buka puasa kerana takut anak tu berlaku mudarat. Maka juga boleh, tidak ada masalah. Baik. Maka bila kata begitu, tubik masalah kedua, iaitu masalah kalau takut atas diri sendiri sahaja. Dengan mana kalau aku tak makan ni aku boleh mudarat. Ataupun takut atas diri sendiri serta orang lain. Takut diri sendiri serta orang lain. Tadi hak pertama takut mudarat orang lain sahaja. Ni sekarang ni masalah kedua, takut mudarat pada diri sendiri sahaja. Dan yang ketiga, takut mudarat atas diri sendiri dan orang lain. Hak ni wajib berbuka puasa dan juga qada sahaja. Wajib buka puasa sebab takutlah mudarat tu. Mudarat siapa dia? Atas diri sendiri sahaja atau atas diri sendiri serta orang lain. Itu wajib qada puasa sahaja tanpa fidyah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wathani, dan yang kedua. Siapa yang kedua? Yakni orang yang wajib bayar fidyah dan qada, iaitu al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadhanu akharu. Hatta ya'tiya ramadhanu akharu. Okey. Dia kata berbuka puasa serta takhir, serta melewatkan qada. Hal keadaan dia memungkinkan dirinya, yakni boleh dia qada tapi sengaja melewatkan qada sehingga datang Ramadan yang lain. Contoh dia tahun lepas dia ada qada 2 hari. Tak qada pas sudah sampai masuk Ramadan tahun ni. Nanti selepas Ramadan wajib qada serta fidyah. Itu kalau lompat tahun sekali, kalau dua, kalau tiga. Ni kalau masuk Ramadan ni, lepas Ramadan ni dia wajib qada dan 1 cupok sehari. 1 cupok untuk sehari. Kalau dia tak puasa juga, tak qada juga, sampai masuk tahun depan lagi, wajib qada serta 2 cupok sehari. Tak qada juga sampai masuk tahun ketiga, wajib qada 3 cupok sehari. Gitulah, lompat tahun dia panggil. Ni orang yang buka puasa dalam keadaan sengaja, dalam keadaan dia boleh qada puasa tapi dia tak puasa, dia tak qada, dia sengaja mengakhirkan puasa dia sehingga datang Ramadan yang lain. Kemudian masalah sekarang ni bila bab fidyah ni, contoh masalahnya ulama sebut kalau dia itu tak puasa Ramadan. Kalau dia tu tak puasa Ramadan, contoh kita kata daripada 21 sampai 30 Ramadan dia tak puasa. Sebab apa tak puasa? Kerana ada uzur. Contoh sakit, dia pun tak puasa lah. Dia tak puasa. Kemudian
1 Syawal mati. 1 Syawal mati. Bila 1 Syawal mati, adakah ahli keluarga dia itu wajib bayar fidyah ataupun tidak? Tidak perlu. Sebab apa tidak perlu? Kerana tidak ada masa untuk memungkinkan dia qada puasa. Dia daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan sakit. Lepas tu 1 Syawal mati, bila nak qada? Tak ada. Maka tidak perlu fidyah. Jadi tak payahlah ambil daripada harta dia itu sebelum faraid untuk fidyah, tak payah. Sebab tidak perlu fidyah. Adapun kalau dia sakit, contoh 21 Ramadan sampai 30 Ramadan, kemudian dia sihat pada 1 Syawal. Dia sihat pada 1 Syawal. Sampailah 10 Syawal, sampailah 20 Syawal, okey. Dia sakit 21 Ramadan sampai 30 Ramadan, mana 10 hari tak puasa. 1 Syawal dia sihat sampai 21 Ramadan, 21 Syawal. Start daripada 2 Syawal sampai 21 Syawal tu, dia tak qada langsung puasa dia. Dia tak qada langsung puasa dia. Lepas tu mati. Hak ni wali orang ni, waris dia wajib keluarkan fidyah. Wajib keluarkan fidyah setiap hari secukup. Ataupun ahli keluarga dia tolong puasa pun boleh juga. Ahli keluarga dia tolong puasa pun boleh juga. Kalau orang yang bukan ahli keluarga dia nak tolong puasa, mesti mendapat izin wali. Baru sah. Mesti mendapat izin wali orang yang mati, baru sah. Habis. Kemudian kata musannif wa thaniha, dan yang keduanya. Yang kedua daripada apa? Yang kedua daripada kedua daripada apa? Yang kedua daripada 4. Yang kedua daripada 4, dia kata apa? Ma yalzamu fihi al-qada'u. Barang yang melazimi padanya pada orang tu qada dunal fidyah, tanpa fidyah. Mana wajib qada tanpa fidyah. Mana wahwa, dan bermula dia ma yalzamu fihi al-qada' dunal fidyah tu yakthuru, banyak sekali. Kamughman alaih, seperti orang yang pitam. Ni banyaklah yang wajib qada tanpa fidyah, seperti orang yang pitam, seperti orang sakit contohnya. Ni banyaklah. Ni banyak dia kata. Tanpa fidyah. Ataupun orang yang lupa niat pada waktu malam, ni pun wajib qada tapi tak perlu fidyah. Ataupun orang yang sengaja berbuka puasa yang selain daripada bersetubuh, ni pun wajib qada, tak wajib fidyah. Wa thalithuha, dan yang ketiga daripada 4, ma yalzamu fihi al-fidyatu. Ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i wa huwa syaikhun kabirun. Bukan syekh kabir ni, orang alim. Barang yang melazimi pada barang oleh fidyah tanpa qada. Makna wajib bayar fidyah saja, tak payah qada. Siapa? Wa huwa, iaitu syaikhun kabirun, orang tua yang sangat tua. Orang tua mana? Orang tua yang tak dapat sama sekali dia puasa pada seluruh masa dia. Dia tak dapat puasa dah, memang dia panggil putus asa daripada boleh puasa, sakit teruk dah, nak mati je tinggal. Tu. Begitu juga kias kepada orang tua ni ialah orang sakit yang tak ada harapan sembuh, sama juga. Dia jadi terlantar dalam hospital tunggu masa mati je. Tu pun tidak wajib puasa, bayar fidyah sahaja. Iaitu orang yang tidak ada harapan sembuh sama sekali. Wa rabi'uha, dan yang keempatnya, yang keempat pada 4, la wala. Jumpa lagi. La wala, la wala, yani la yajibu alaihi bi fitrihi syai'un min al-qada'i wal fidyah. Yani tak wajib atas dia, yani tak wajib qada dan tak wajib fidyah kalau buka puasa. Jadi la ni la yajibu alaihi al-qada, dan la kedua la yajibu alaihi al-fidyah. Tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Siapa? Wahwal majnun, orang gila. Orang gila ya. Jadi siapa yang tak puasa tu dan tak qada, tak bayar fidyah, gila tu. Gila sungguh. Al-majnun alladhi, tapi kait alladhi lam yata'adda bi jununihi, gila yang tak sengajakan dirinya gila.
Gila yang tidak sama sekali sengaja diri dia buat jadi gila. Tembok dia apa? Dia teratur ini dia jadi gila. Tu sengaja. Ini tiba-tiba tak ada apa gila semua orang. Tu batal. Habis. Sebab apa orang gila ni tak wajib puasa, tak wajib qada, tak wajib fidyah. Ni kalau gila berterusan lah ni. Gila semua. Satu tahun gila. Tak wajib qada, tak wajib qada, tak wajib fidyah. Sebab apa? Kerana tidak ada taklif atas dia. Begitu juga orang kafir asli, orang kafir pada asal, dan juga budak-budak. Hak tu pun tak wajib qada, tak wajib fidyah. Bahkan kita kata dah petang tadi, orang kafir masuk Islam, kalau dia nak qada juga tidak sah. Atas fatwa Imam Ramli. Tu. Jadi semua yang kita sebut tadi qada tu, kata Syekh Al-Qayyubi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Qayyubi ala Minhajit Talibin, qada pada seluruh yang tersebut itu tu boleh qada lewat, kecuali kalau dia berbuka puasa dalam keadaan berdosa. Hak tu wajib qada segera. Contoh dia makan dengan sengaja, wajib qada segera, kerana berbuka di situ hukum dia haram. Ataupun murtad, wajib qada segera selepas dia masuk Islam semula. Dia syahadah semula, wajib qada taghridan lahum, kerana untuk memberatkan hukum atas mereka. Wajib qada tu segera. Begitu juga yang ketiga, orang yang tinggal niat pada waktu malam. Orang yang tinggal niat pada waktu malam dengan sengaja, dia wajib qada segera atas pandangan mu'tamad. Habis. Faslun, ai hadha faslun, bermula ini satu fasa. Alladhi la yuftiru mimma yasilu faslun, ai hadha faslun fi bayani ma la yuftiru mimma yasilu ila al-jawf. Fasa terakhir pada menerangkan benda yang tidak batal puasa kalau sampai sesuatu di dalam kepada anggota rongga dia, kepada al-jawf, rongga dia. Mana faslun alladhi la yasilu, yang mana la yasilu lah, alladhi la yuftiru, alladhi la yuftiru, yang tidak batal puasa, yang ni tidak batal puasa dia orang yang puasa, mimma yasilu, daripada perkara yang sampai. Mana perkara tu? Iaitu a'yan ad-dunya yang kita sebut tadi pagi. A'yanud dunya, benda ain yang bangsa dunia. Jadi kalau akhirat tak ada masalah lah. Dia makan nasi goreng mana? Nasi goreng daripada syurga 5 pinggan, tak batal puasa. Dia makan pula apa nama? Ataupun dia tu asar pun tak batal puasa. Contohnya asap macam tadi kita sebut. Asap, bau makanan. Dia bau lah 24 jam pun hukum dia tak batal, tapi makruh lah. Al-Hasyiah Syarqawi ala tahrir sebut orang yang memasak, dia kalau nak rasa masakan dia, hukum dia tidak makruh. Kalau tak telan lah, kalau telan batal. Dia rasa kecak lidah ni, hukum dia makruh, tidak makruh. Yang makruhnya ialah orang yang bukan tukang masak, dia pergi rasa makan, itu makruh. Jadi tukang masak diberi rukhsah untuk rasa makanan kerana nak makan. Dia yang masak. Kemudian kata musannif rahimahullah, alladhi la yuftiru mimma yasilu ila al-jawfi, itu sab'atu afradin, 7 benda. 7 benda yang mana tak batal puasa kalau sampai sesuatu ain ke dalam rongga. 7. Mana? Ma yasilu ila al-jawfi binisyanin, barang yang sampai ia barang kepada rongga itu dengan sebab lupa. Contoh, makan nasi 5 pinggan, tak batal. Puasa 1 Ramadan, dia pun beli nasi rabu, dia pergi jual. Mamat tu pergi jual kat mana tu, dia ingat 30 Syaban ni, dia pun belilah 5 bungkus, dia makan seorang. Dia tak ingat, aku lapar ni. Tak ingat langsung. Lepas makan 5 pinggan tu, dia baru teringat, Allah, aku puasa ni. Tak batal. Tu al-jawf tadi hilang dah. Binisyanin habis. Tu binisyanin dengan sebab lupa. Dengan sebab apa? Dengan sebab lupa. Au bijahlin, au jahlin, ataupun dengan sebab jahil. Dengan sebab jahil yang diuzurkan.
Dia tak tahu kata makan nasi ni batal puasa. Dia ingat makan sayur dia batal puasa. Ni jahil yang diuzurkan. Siapa jahil diuzurkan? Orang yang baru masuk Islam dan orang yang jauh daripada ulama. Kalau kita ni tak jauh daripada ulama, dia tak pergi mengaji, siapa suruh? Masuk Islam lama dah, 20 tahun dah. Tu bukan tak tahu, dia tak tahu. Tetapi kalau dia itu jahil yang tidak diuzurkan, tetapi masalah yang berkaitan dengan puasa tu masalah yang daqiqah, masalah yang halus. Contoh dia apa dia? Contohnya memasukkan kayu ke dalam lubang telinga. Fuqaha Syafi'iyah menyatakan itu masalah yang daqiqah, masalah yang rumit, yang halus. Memasukkan kayu ke dalam ke dalam telinga. Itu termasuk masalah yang daqiqah, masalah yang tersembunyi bagi orang awam. Jadi kalau orang awam buat tidak batal. Dia panggil jahil yang tak diuzurkan, tapi dalam bab ni dimaafkan. Begitu juga ulama Syafi'iyah mengatakan termasuk juga masalah yang daqiqah ialah kalau seseorang itu mengeluarkan kahok ataupun mengeluarkan air ludah sampai ke bibir dia, sampai ke bibir dia jilat balik telan. Itu pun termasuk masalah yang daqiqah. Dengan mana kalau dia buat tanpa dia mengetahui dia, hukum dia tak batal. Kalau dia orang awam, biasa orang awam lah. Kemudian kata musannif au ikrahin, dia masuk ke sesuatu kepada rongga tu dengan sebab paksaan. Contoh, orang paksa dia makan, orang paksa dia minum. Kalau tak makan tak minum, aku tembak, mati. Dia pun kena makan. Boleh, tak masalah. Batal tak? Tak batal, boleh teruskan puasa. Wa bi jarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udhrihi. Dan menyampaikan sesuatu ke dalam rongga tu bijarayani riqin, dengan lalu air ludah bima baina asnadihi, dengan barang yang antara gigi-giginya, wa qad ajaza, hal keadaan dia tu lemah, an majjihi, daripada meludahkannya, li udhrihi, kerana uzur. Ya, ada contohnya celah-celah gigi ni ada kesan-kesan makanan contohnya. Ada kesan-kesan makanan. Tapi nak bawa keluar tak boleh. Tak boleh nak beza dah makanan tu yang kecil halus tu dengan air ludah. Tak mampu nak ludahkan. Maka itu tak ada masalah, tidak batal. Tapi kalau besar tu, kita korek-korek tu, boleh lagi rasa beza antara air liur dengan makanan tu, tu wajib buang lah. Ni kalau kita korek gigi, tak rasa ada makanan, nak kata tak rasa macam ada, nak kata ada macam tak ada. Dia dah campur dengan air liur tu, dia berasa macam tak ada. Itu tidak ada masalah, itu diuzurkan. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau dia itu ada kesan-kesan makanan di celah-celah gigi, dia korek, dia mampu untuk buang, dia mampu untuk ludah, tapi dia tak ludah, malah telan, itu batal. Batal apa so? Dia boleh ludah, dia tak mau ludah. Kesan-kesan makanan tu. Jadi sahur-sahur ni sebelum main subuh tu kena kumur elok gitu, sedap ni. Telan batal, selamat. Tu. Mana tadi? Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, begitu juga kalau dia telan air liur dia itu yang bercampur dengan air liur orang lain. Pelik. Dia minta kawan dia ludah kat dia dalam mulut, dia pun telan dengan air liur dia sekali. Hukum dia batal. Tak ada kerjaan panggil gila. Dah tu pekoh pun gila juga, dia fikir masalah gila-gila lah kau. Orang tu tolong ludah kat aku dalam mulut, dia pun nganggur. Kawan tu ludah. Kawan ni ludah, kawan ni suruh ludah dengan tujuan nak ambil berkat. Dia pun bodoh lah. Nak ambil berkat bulan puasa. Ambil berkat malam-malam tak apa. Bulan puasa juga siang hari, dia telah batal puasa walaupun air liur. Walaupun air liur. Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawasanya air liur tu yang boleh kita telan dua saja. Pertamanya air liur guru untuk ambil berkat. Bukan dari sudut tak batal puasa ni, batal. Yang boleh. Yang kedua ialah air liur pasangan sendiri. Tu saja boleh.
Ataupun air liur dia itu bercampur dengan benda lain, tak kisahlah makanan ke apa, ataupun bercampur dengan najis, gusi contohnya, dia pun telan, batal. Kecuali gusi dia itu ada uzur, dia panggil dia panggil apa? Bala, dibalakan atas dia gusi berdarah sokmo. Tu dimaafkan oleh syarak. Tu disebut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Nihayatuz Zain. Maka semua tu batal puasa, habis. Kemudian wama wasala ilal jawfi, dan barang yang sampai ia barang kepada rongga, wa kana ghubaru tariqin, wa kana ghubaru tariqin, dan adalah benda yang sampai itu ialah debu jalanan. Debu jalanan. Yang kata tak batal ni ialah kalau dia tak sengajalah. Kalau dia tidak sengaja menyampaikan debu tanah tu dalam rongga dia. Adapun sengaja menyampaikan debu tanah tadi, bukan debu tanah, maksudnya debu lah, debu jalanan, bukan debu tanah. Debu tanah kan tayamum pula. Debu jalanan lah. Lori mari, debu. Kalau sengaja menyampaikan debu jalanan tersebut ke dalam rongga kita, dengan sekira-kira kita dibuka mulut ke dan sebagainya, maka batal puasa kita. Batal tu bila banyak lah. Bila banyak. Itu menurut pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Menurut Syekh Ramli tak batal secara mutlak. Buka mulut sengaja ke, tak sengaja ke, macam mana pun tak batal. Sebab debu tanah jalanan tu, itu payah nak elok lah. Li ta'adzurihi, payah. Habis. Wa ma wasala ilaihi, dan barang yang sampai ia barang kepada rongga, wa kana gharbala daqiqin. Dan benda yang sampai itu ialah tepung yang halus. Halus tepung ataupun benda-benda halus yang lain, apa-apalah. Itu pun dia panggil tidak batal. Tidak batal. Jadi kitab Safinatun Najah yang kata debu jalanan ni sampai ke rongga tu tidak batal, ni dia menurut pandangan Syekh Romli. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar, dia tafsirkan kalau sengaja batal, tak sengaja tak batal. Itu. Habis. Audzubaban, ataupun benda yang masuk tu ialah lalat. Lalat ataupun nyamuk. Samalah. Sebab apa? Kerana masyaqqah, susah nak jaga. Masyaqqatul ihtiraz, susah nak jaga. Ni pun samalah, masuk lalat ni pun sama. Kalau Syekh Ramli rahimahullah secara mutlak, sama ada buka mulut kau sengaja ke tak sengaja, tak batal. Kalau Syekh Ibn Hajar, kalau tak sengaja tak batal, sengaja batal. Tu macam tadilah, sama je. Dhubaban ta'iran. Dhubaban ta'iran, lalat yang terbang, au nahwahu, ataupun selainnya. Selain daripada lalat yang terbang, seperti mana nyamuk dan sebagainya. Dan juga tidak batal puasa kalau memasukkan buasir. Memasukkan benda yang buasir keluar tu, ni masukkan. Tu tidak batal. Sebab apa? Sebab terpaksa masukkan. Darurah atas dia dah, uzur atas dia dah. Kalau berbekam waktu berpuasa batal ke tidak? Tidak batal. Tetapi aulanya meninggalkan dia, kerana al-khuruju minal khilaf mustahab. Kerana ada mazhab yang mengatakan batal. Mazhab kita tidak batal berbekam ni. Tapi lebih aulanya tinggalkanlah. Sebab berbekam ni akan melemah ke tubuh badan. Jadi puasa pun melemah ke tubuh badan. Jadi masalah berlaku. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis. Kata engkau itu. Jadi ada soalan. Sambil-sambil soalan diberikan tu, kita nak edar ke sana ni. Sana ni sanad riwayah je. Kita belajar secara dirayah kitab Safinatun Najah ni daripada banyak orang lah. Tamanya Ustaz Timizi Taha. Waktu kita diploma tu, dia mengajar sini lah. Mengajar bab sembahyang saja. Lepas tu dengan Ustaz Aiman Ghazali hafizahullah ta'ala, tu mengaji habis. Lepas tu dengan Baba Hambali, dia baca sekali dengan Kasyifatus Sajad, tu pun khatam juga. Itu dari sudut dirayah. Kalau sudut riwayah ni aja setukumnya. Macam akad nikah lah. Qabiltu nikah. So habis nikah lah. Lepas tu hati lepas benda tu. Nak jaga lah apa lah.
Jadi kita bagi ni sekadar baik berkat musannif lah. Riwayat-riwayat ni. Jadi sekejap. Kita bagi belakang ni. Hak ni untuk lelaki, ni untuk puan. Sila. Pandai-pandai lah saya pun. Hak lebih bagi balik lah. Jangan buang pula. Ada ada soalan? Boleh sambil-sambil tu kita jawab soalan kalau ada. Ada soalan? Boleh tulis habis awal hari ni. Ingat habis pukul 11. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum bersiwak masa puasa, wajib atau sunat? Puasa wajib ataupun sunat, siwak itu makruh kalau selepas zawal, selepas gelincir matahari, mana selepas zuhur lah, atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan ikhtiarat Imam Nawawi, dia kata tak makruh juga. Tapi pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, makruh selepas gelincir matahari. Adapun sebelumnya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Doi. Kalau orang yang terlepas niat, kalau orang yang terlupa niat, dia nak taklid mazhab Hanafi, jadi start daripada mana boleh niat sampai mana? Mazhab Hanafi kita kata dah bahwasanya dia tu puasa Ramadan tu boleh dia start puasa, boleh dia start bagi sana tu sibuk dia duduk saja. Hari nak baca ni duduk saja je bagi cepat lagi. Start dia boleh niat puasa sampai sebelum zuhur. Mana malam tu dituntut juga niat puasa. Cuma mazhab Hanafi ni dia diberikan kelonggaran sikit, sampai sebelum zuhur dia boleh niat puasa. Mana selepas daripada zuhur kalau dia tak niat puasa Ramadan juga tak sah lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya telan kahak batal tak? Boleh tak? Pertamanya telan kahak tu mengejikan. Keduanya, kalau dia tu sampai hak zahir, dia telan semula sampai masuk hak batin, batal. Wallahu a'lam. Apa lagi? Kejap ya soalan ni. Ada lagi? Kena rasuk. Orang yang kena rasuk, orang yang kena rasuk ni akal dia hilang. Akal dia hilang kebiasaannya. Bila akal dia hilang ni, bila akal dia hilang, kena rasuk. Kena rasuk ni wallahu a'lam. Nak kiyah ke gila ke, atau nak kiyah ke pengsan ke, atau nak kiyah orang tidur. Situ wallahu a'lam. Tak boleh nak jawab kita. Sebab contoh macam sindrom Down, sindrom Down tu, sindrom Down lah, yang jenis separuh makan, separuh tidak tu. Itu pun dia khilaf ulama tiga pandangan. Ada yang kiyah pada tidur, ada yang kiyah pada gila, ada kiyah pada pengsan. Jadi kalau bab rasuk ni wallahu a'lam. Tadi nak jawab kita. Kalau sawan tu kategori gila. Kalau sawan pun sama juga. Dia khilaf. Sawan tu tak kategori gila tu, sawan. Sawan tu dia penyakit. Kalau saya buka puasa, wajib saya minum air dulu ke? Kalau saya buka puasa, wajib saya minum air dulu ke, ataupun apa tu? Apa ni? Malaan. Apa dia? Mana tulis tak faham ni? Malaan. Apa yang malaan? Makan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Kalau saya buka puasa, wajib saya minum air dulu ke, ataupun makan dulu?
Buka puasa ni buka puasa mana? Buka puasa ni macam-macam. Buka puasa 12 tengah hari ke atau pukul maghrib tu. Kalau 12 tengah hari makan ke minum haram. Kalau dekat apa nama? Apa dah? Kalau dekat buka puasa tu maghrib tu, bukan maghrib tu dia ada tertib dia. Tamanya disunatkan makan rutab. Makan rutab, kurma basah. Maknanya makan dululah. Kalau tak ada kurma basah, tamar, kurma kering. Kalau tak ada kurma kering, dia adalah makanan manis yang kena api, makanan manis yang tak kena api. Makanan manis yang tak kena api contoh buah. Makanan baik, makanan manis yang kena api contoh kuih-kuih yang manis. Tak ada juga bau air. Gitu. Tu tertib dia lah. Tak ada juga kalau ada isteri, bersetubuh dengan isteri. Tu. Tu dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib. Ada lagi. Macam mana? Kalau ada nikah? Adakah seorang lelaki yang dia nak nikah tapi nak nikah lambat lagi? Adakah dia wajib belajar bakhir nikah? Tak wajib lagi lah. Tapi kalau belajar dia baguslah. Dia dekat-dekat nak buat ibadat tu wajib. Contoh haji. Haji 10 tahun lagi tak wajib sekarang ni belajar. Lambat lagi. Dekat-dekat lagi haji wajib belajar. Nak poligami lambat lagi contoh. Dekat-dekat nak poligami wajib tahu bahagian-bahagian hak isteri ketika poligami. Contoh tu disebut dalam kitab Manhajul Qawim Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Sebelum buat pasti kena ada ilmu dulu. Wah, aku jadi Ustaz Zahid terus malam ni. Banyak pula soalan. Aduh lah. Apa ni? Apa hukum buka puasa dengan hisap rokok? Siapa hisap rokok sini? Buka puasa dengan hisap rokok. Buka puasa dengan hisap rokok tidak dituntut dalam mana-mana kitab. Tidak dituntut dalam mana-mana kitab. Jadi kalau kita pegang kepada bahawasanya rokok itu makruh, maka makruh lah. Kalau kita kata merokok itu haram, maka kita sudah berbuka puasa dengan benda haram. Jadi puasanya sah, cumanya pahala kurang. Bau asap bukhar berlebihan batal puasa tau. Bukhar ni dia athar, dia bukannya ain, maka tidak batal puasanya. Habis. Tu ni. Kalau kita nak qada puasa tapi saya tak ingat berapa yang saya tinggal. Khilaf ulama. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Allahumma salli ala Muhammad. Pandangan pertama kata ikut yakin. Kita yakin tak kat mana? Aku berasa yakin, betul-betul yakinnya 20 hari. Yang tak yakinnya 10 hari lagi. 20 lah. Tu pandangan pertama. Pandangan kedua, zan. Mana contoh 20 hari tu yakin tapi berasa 10 hari tu pun ya jugalah. Masuk sekali 10 hari. Tu pandangan kedua. Tu habis. Wallahu a'lam. Sekiranya berada di tempat yang tiada orang, contohnya dalam hutan, tak dengar azan, bagaimana cara nak meyakini masuk waktu? Ijtihad. Ijtihad lah. Macam orang yang masuk bawah tanah tu lah, penjara bawah tanah tu, dia tak tahu bila Ramadan. Ijtihad. Dan kalau nyata ijtihad dah betul, puasa dia sah. Nyata ijtihad tak betul, qada semula. Habis. Bolehkah telan sisa air kumur atau kita perlu ludah untuk hilangkan sisa kumur? Kumur mana ni? Kumur yang wudu ke kumur yang tidak wudu? Kumur yang kalau sisa kumur yang bukan wudu tu, kalau sisa kumur yang bukan wudu tu, dia kata apa? Bolehkah telan sisa air kumur atau kita perlu ludah untuk hilangkan sisa kumur? Pertamanya kalau kumur tu, kalau tak, jangan mubalarah lah. Pertamanya jangan mubalarah. Mubalarah ni sama ada wudu, kalau tak wudu kau memang tak dituntut, kecuali kalau ada najis. Kalau ada najis dituntut untuk mubalarah. Maka kalau tertelan tak ada masalah. Kalau kumur hak biasa-biasa ni, kalau tertelan sikit, itu dimaafkan. Kalau buat perkara yang batalkan puasa, dosa tak kita? Dosa lah. Dah tadi Safinatul Najah kata benda. Lemo tak suka mula. Allah Rabbi.
Ustaz, kalau puasa wajib kita lupa niat, maka waktu malam lepas tu kita niat sebelum zuhur. Kalau puasa wajib kita lupa niat masa waktu malam, lepas tu kita niat sebelum zuhur, sah ke puasa? Tu kalau kena, tu wajib taklid mazhab Hanafi. Kalau nak sangatlah. Kalau rasa ubat gigi sah tak? Rasa tu kalau telan batal. Kalau rasa tu kat lidah makruh. Intaha Syarqawi. Allah bagus ni, apa dia pula ni? Fidyah anak yatim kalau kita serah ke Baidam je untuk urus, kita settle dah. Settle lah. Allah bagus ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau malam tu kita niat esok nak puasa ganti, lepas tu pagi tu sebelum subuh saya tak jadi nak puasa, ganti esok tu, boleh ke Ustaz? Boleh? Boleh lah, sebab tak masuk waktu puasa. Allahu Akbar. Ataupun afdal kita fidyah puasa bayar kepada anak yatim dengan tangan kita sendiri. Ikut kita lah. Sekarang ni ada pusat dah, pusat zakat lah, apa benda tu. Itu untuk memastikan kita bayar ke orang yang sebenar lah. Kalau kita nak bagi sendiri pun boleh. Contoh fidyah berapa fakir miskin. Anak yatim tu kalau fakir miskin boleh lah. Contoh lah. Kalau kita nak bagi sendiri kepada fakir miskin yang kita pasti fakir dan miskin, dia tak ada masalah. Tapi kalau tak reti, tak pasti, lebih baik kepada pusat zakat. Betul lagi? Sah kerana tidur yang mustaghraq, tidur yang sepanjang masa, dan dia telah berniat pada waktu malam, sah puasa dia. An-naumul mustaghraq, contoh ditidurkan. Ni soalan dia tanya, kalau malam tu dia niat puasa, kemudian pagi tu dia ditidurkan kerana penyakit tertentu, contoh Covid ke, lepas tu tidurlah dia sampailah isyak contohnya, ataupun sampai minggu depan, sah puasa dia. Sebab apa? Sebab dia telah niat. Kalau tak niat tak puasa, tak puasa tak sah lah. Lagi tak ada. Biar betul tak ada. Malam masih muda. Ada lagi? Tanya ada lagi? Dia aku jadi UAI apa ni? Allah, mak sempoi. Muju soalan tak payah mana, muju payah mampus aku. Apa ni? Bolehkah kita guna niat puasa hari nak puasa tu untuk puasa esok hari puasa tu? Sudahlah, domain tu apa ni? Ibarat payah. Bolehkah kita guna niat puasa hari nak puasa tu untuk puasa esok hari puasa tu? 2 hari satu niat. 2 hari satu niat tak boleh lah mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kita dah belajar tadi, kerana dia ibadatun mustaqillatun, ibadat yang berasingan, maka tidak sah dan tidak memadai satu niat untuk 2 hari. Kecuali mazhab Maliki bukan setakat 2 hari, 1 bulan terus. Cuma dalam mazhab Maliki disunatkan juga puasa, disunatkan juga untuk niat puasa tiap-tiap hari. Cuma sah sebulan, niat sebulan sah. Apa lagi ni? Ustaz, kalau kena kafarah uzma bila puasa 2 bulan temu dengan hari raya, kira gana Ustaz? Kira gana wallahu a'lam, tak tahu. Tak pernah jumpa masalah ni, tak berani nak jawab. Lagi boleh lagi. Macam mana boleh puasa pula? Puasa apa? Puasa raya. Hari raya mana Hari Aidil-Adha kot. Aku hari raya puasa tetap semua Sabah tu. Dah puasa Ramadan sebelum tu. Hari raya Aidil-Adha kot. Allah Alam itu. Yang tadi yang kata tak putus tu, yang tak putus mualaf tu kalau dia gila.
Kalau dia gila, kalau dia sakit, tu dia tidak putus, apa nama tu, dia tidak putus tatabu' puasa 2 bulan. Habis. Lagi. Boleh tak menyertakan niat puasa qada dan puasa sunat? Menyertakan niat qada dan puasa sunat boleh, tapi tidak afdal. Sah puasa tapi tidak afdal. Kerana atas kaedah ma kathural ma kathural fi'lu kathural thawab. Kathural fi'l idza kathural fi'lu kathural thawab. Idza kathural fi'lu kathural thawab. Kalau banyak perbuatan banyak pahala. Jadi kalau qada dimasuk sekali dengan sunat, jadi kira sah lagi besar. Kalau qada asing, puasa sunat asing, jadi 2, jadi banyak pahala lagi. Jadi banyak pahala, lebih afdal daripada satu ya. Sah tapi tidak afdal. Lagi. Lagi. Malam masih muda muda hak lain. Tengok. Wish, bahaya. Mujur buat puasa. Aduh, lagi. Dah? Okey. Kalau ada tak apa, kita baca sanad dulu. Hadis sanad kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaqaha asy-syakhsu fid-din wa huwa alimun hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa yaqulu faqir ila Allah. Tu nama kita panjang-panjang tu, Aba al-Mashhuri al-Filfilani. Rawaitu Safinatan Najah an Syekhi al-Musnid Abu al-Faid Alamuddin Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Ginting bin Muhammad Ilyas Ginting al-Lankati al-Azhari al-Syafi'i. Wa huwa rawa risalata Safinatin Najah an Syekhihi al-Allama al-Syekh Ahmad Damanhuri bin Arman al-Bantani al-Makki al-Syafi'i. وهو عن العلامة الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني الشافعي. وهو عن المعمر السيد علي بن عبد الرحمن الحبشي الكويتاني الشافعي. وهو عن السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن يحيى مفتي بتاوي الشافعي. عن المؤلف الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد الشهير كأسلفي ابن السمير الفزاري الحضرمي الشافعي. مقام dia di Indonesia. Maqam dia di Indonesia. Macam ni lah pengarang kitab Hasyiah Asyirwani ala Tuhfatul Muhtaj. Maqam dia pun di Indonesia juga. Syekh Asyirwani ialah murid kepada Imam Ibrahim Al-Bajuri. Kemudian faqad ajaztu al-akh. Al-akh lelaki lah, al-ukht kalau perempuan. Tubuh nama sendiri biriwayatiha biriwayati Safinatin Najah anni, daripada aku, bisa nadi dengan sanadku al-muttasili yang sambung. Wa usihi, dan wasiat kepada kamu, kepadanya, kepada orang lelaki, wa usiha kepada orang perempuan, wa iyaya, dan pada aku, bi taqwallahi, dengan bertakwa kepada Allah jalla jalaluh, wal ikhlasi, dan ikhlas fi sirri wal alan, pada waktu berseorangan dan pada waktu ramai orang, wa thabati ala aqidati ahli sunnati wal jamaah ala syairati wal maturidiyah, dan tetap atas akidah ahli sunnah wal jamaah syairah maturidiyah, wa alla yansani, dan jangan kamu lupa akan aku, wa masyayikhi, dan guru-guruku, min salihi du'aih. Kalau perempuan du'aiha lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi ajastukum jami'a qulu qabilna. Jadi itulah. Tu sanad dulu, ada apa. Ada soalan lagi? Ni terakhir ni. Soalan lagi. Nak tutup ni. Nak balik dulu. Dah? Selesai? Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi segala penyampaian kita, kalau ada silap dan salah, minta ampun dan minta maaf, dan perbetulkanlah. Kita ni bukan kena betul kan, kita bukan kerti pun. Kita main muzakarah, kita pun belajar juga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.